Okey, Assalamualaikum semua. Kita hari ini akan belajar subtopik 1.4 berkaitan dengan aspek pengelolaan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan. Bila sebut aspek pengelolaan ni iaitu aspek pengendalian. Okey, dalam perancangan pengelolaan sumber manusia ni, ia bertujuan untuk pengurus sumber manusia untuk merangka pembentukan strategi yang sesuai bagi memenuhi keperluan sumber manusia dengan tepat bagi sesebuah organisasi perniagaan. Okey, perancangan sumber manusia yang strategik, yang tepat dan sesuai, ini akan memudahkan pihak pengurusan untuk merangka program yang bersesuaian bagi pembangunan perniagaan yang mampan. Okey, terdapat ada 6 aspek pengelolaan sumber manusia dalam pembangunan sesebuah perniagaan. Okey, kita akan lihat satu persatu. Aspek pengelolaan yang pertama iaitu penempatan pekerja dan fasiliti. Okey, penempatan pekerja adalah mengikut kemahiran, kebolehan, minat dan pengalaman pekerja serta keperluan perniagaan. Okey, ini merujuk kepada fasiliti yang bersesuaian dapat membantu meningkatkan kecekapan dan prestasi pekerja. Maksud dekat sini, apabila kita nak tempatkan pekerja, mestilah mengikut aspek-aspek kemahiran dan kebolehan berdasarkan apa kejayaan yang telah kita tetapkan. Contohnya lah, kalau misalnya pekerja baru tersebut dia mempunyai pengalaman dalam bidang pemasaran, amatlah bersesuaian kita tempatkan dia di bahagian pemasaran. Tak sesuai lah kita letak dia di bahagian pengeluaran. Ini adalah berdasarkan kepada pengalamannya. Okey, saya ambil contoh berkaitan dengan fasiliti. Bila sebut fasiliti ialah berkaitan dengan prasarana, kemudahan ataupun peralatan. Contohnya, tukang jahit memerlukan mesin jahit elektrik untuk mempercepatkan aktiviti perniagaan. Selain itu juga tukang jahit memerlukan apa lagi fasiliti? Gunting, jarum, benang dan peralatan yang lain lah. Okey, selain itu juga contoh kita ambil accountant. Accountant memerlukan apa? Prasarana yang sesuai, kemudahan yang sesuai ataupun fasiliti dia yang sesuai. Dan seterusnya accountant memerlukan apa? Kalkulator, komputer, tepatlah peralatan yang diperlukan lah. Okay, kita pergi kepada aspek yang kedua iaitu standard prosedur operasi tugas atau kita kenali singkatan dia lah SOP. Okay, SOP itu merupakan dokumen arahan bertulis untuk mencapai keseragaman pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi tertentu. Okey, kebanyakannya mana-mana industri ataupun organisasi telah menetapkan SOP ini bertujuannya untuk mengelakkan sebarang kecederaan ataupun kemalangan. Okey, saya bagi contoh macam dekat sekolah lah, apa SOP pelajar apabila menghadiri sekolah waktu-waktu pandemik COVID ni. Waktu PKP dilaksanakan ni. Dan tentunya kena pakai pelitup muka. Itu SOP yang pertama. Lagi, jaga penjarakan fizikal. Sentiasa membasuh tangan. Amalkan 3W, elakkan 3S. Itu SOP-SOP yang perlu dilaksanakan. Okey, SOP dapat memastikan pekerja ataupun kerja yang dilakukan mengikut piawaian dan mengurangkan risiko bahaya kepada pekerja. Okey, SOP dalam pengurusan perniagaan melibatkan pengendalian dokumen seperti pelan, peraturan, pematuhan dan dasar bagi memastikan kerja yang dilakukan mengikut piawaian dan dapat meminimumkan risiko. Apa itu risiko? Iaitu kemalangan dan kecederaan. Selain itu juga dapat memelihara keselamatan semua pekerja. Sebab tu kita akan tengok kalau dekat contohnya kat kawasan pembinaan ada dipaparkan papan tanda dia tulis utamakan keselamatan. Okey, kita ambil contoh pekerja pembinaan perlu memakai topi keselamatan ketika berada di tapak projek. Itu contoh-contoh SOP yang kena patuh. Contoh pekerja welding. Apa SOP yang perlu dipatuhi? Iaitu memakai topeng keselamatan. Supaya masa dia tengah welding tu tiada percikan api dekat mata.
Okey, kita pergi seterusnya, aspek seterusnya. Yang ketiga, sistem penggajian. Okey, aspek sistem penggajian. Sistem penggajian yang kompetitif maksudnya wujud persaingan akan meningkatkan motivasi pekerja. Jika sistem penggajian tidak adil, pekerja tidak akan kekal lama dan ini akan meningkatkan kos sumber manusia untuk melatih pekerja baru. Dah setentunya kalau misalnya awak contoh kita ambil restoran, antara restoran Mango dengan restoran klasik seafood. Okey, tukang masak dia. Dekat Mango ditawarkan gaji tukang masak sebanyak RM2,500. Sedangkan klasik seafood tawarkan gaji RM2,000. Dan tentunya pekerja tukang masak di klasik seafood mestilah dia akan cabut lari pergi kat mana? Mango, sebab kerja yang sama, tugas yang sama, deskripsi tugas yang sama. Tapi kenapa dia dapat bayaran gaji yang lebih rendah daripada Mango? Jadi sistem penggajian tu dapat pastikan ia adalah adil. Okey, persaingan yang tinggi dalam mengekalkan tenaga kerja mahir dan separuh mahir memerlukan pengurusan sumber manusia dengan menyediakan ganjaran yang menarik. Okey, apa bentuk ganjaran? Ingat baliklah. Apa contoh-contoh bentuk ganjaran? Seperti bayaran bonus, bayaran apa lagi? KWSP, bentuk sama ada ganjaran itu berbentuk kewangan atau bukan. Jadi tidak akan timbul masalah pusing ganti pekerja. Apa tu pusing ganti? Iaitu pekerja berhenti. Jadi secara tak langsung kita dapat mengurangkan kos untuk melatih pekerja baru. Okey, kita ambil contoh. Seorang pekerja yang berpengalaman dan berkemahiran tinggi akan mendapat gaji yang lebih tinggi berbanding dengan pekerja baru. Okey, kebanyakannya mana-mana institusi akan buat macam tu. Sebab tu kalau dalam masa interview dia akan tanya ada pengalaman kerja ke tak, dalam bidang apa, dia akan minta awak cerita apa pengalaman kerja di tempat lama. Jadi dekat situ kita boleh demand gaji berapa kita nak. Okey, yang keempat, aspek yang keempat ialah penghargaan dan hukuman. Okey, pekerja yang berprestasi tinggi haruslah diberi penghargaan, bagi anugerah, bagi pingat, kenaikan pangkat, kenaikan gaji. Itu bentuk-bentuk penghargaan supaya pekerja tersebut lebih bermotivasi dan rasa dihargai. Okey, pekerja yang berprestasi rendah ataupun bermasalah akan dikenakan hukuman seperti amaran lisan dan bertulis, potongan gaji, tiada kenaikan pangkat, tiada insentif diberikan dan akhirnya pemberhentian pekerja ataupun dipecat. Okey, tujuan hukumannya adalah sebagai peringatan dan pengajaran supaya pekerja lebih berdisiplin dan dapat meningkatkan prestasi. Okey, jangan ingat dekat sekolah saja bermasalah. Jadi kat tempat kerja dia akan bawa masalah. Sebab tu daripada sekolah lagi kena membudayakan disiplin ni. Supaya dia masih dekat tempat kerja tidak wujud timbul. Sebab apa? Kalau bermasalah sama ada awak dah nampak kan kesan dia apa bentuk-bentuk hukuman. Mula-mula amaran lisan, lepas tu dia bagi amaran tulis, tak jalan potong gaji, seterusnya sampailah dipecat. Okey, apa jenis-jenis kesalahan yang kebanyakannya berlaku di organisasi perniagaan? Tak kira sama ada dalam bentuk perniagaan ke mana-mana organisasi lah. Okey, yang pertama ialah tidak beretika, iaitu tidak berdisiplin. Yang kedua, ingkar arahan tanpa sebab kukuh. Contohnya, dia perlu hadiri mesyuarat tapi dia tak pergi mesyuarat tersebut. Okey, yang ketiga, ponteng kerja. Maksudnya, tiada alasan ataupun contohnya dia cakap dia tak sihat itu, dia kata dia sakit, dia MC tapi bila keesokannya pihak pentadbiran minta MC, tak ada MC. Okey, seterusnya, jenis kesalahan salah guna aset syarikat. Contohnya, syarikat sediakan komputer dengan printer tapi dia menyalahgunakan komputer dengan printer tersebut untuk mencetak iklan-iklan produk dia, produk yang dijual. Contohnya nanti dekat musim perayaan dia jual biskut raya, jadi dia menyalahgunakan aset company cetak iklan produk biskut raya dia tu. Okey, kesalahan seterusnya ialah rasuah. Ini kita tahu sama ada dia memberi ataupun menerima rasuah. Dan yang terakhir ialah pecah amanah, iaitu songlap duit. Okey. Kita pergi kepada aspek seterusnya.
Okey, penyelesaian masalah. Okey, tak semestinya di luar daripada organisasi kita ada masalah keluarga, masalah dengan rakan, tapi di tempat kerja pun wujud masalah. Okey. Pihak organisasi akan menjadi orang tengah selalunya. Macam mana? Okey, perhubungan harmoni antara majikan dan pekerja dapat mewujudkan suasana tempat kerja yang sejahtera. Maksudnya kita akan seronok lah. Kita jumpa majikan baik hati, pekerja yang berdisiplin. Jadi kalau misalnya pergi kat tempat organisasi, jadi pihak pengurusan sumber manusia dia akan menjadi penyelesaian masalah supaya masing-masing dapat mencapai objektif masing-masing. Okey. Pihak pengurusan perlu mengadakan perbincangan dari semasa ke semasa bagi menggalakkan komunikasi berkesan sama ada daripada peringkat atasan, pertengahan dan bawahan. Okey. Contohnya lah, kita ambil jika berlaku konflik dalam kalangan pekerja, maka pihak pengurusan sumber manusia bertanggungjawab menyelesaikannya. Tak kiralah sama ada dia peringkat atasan, pertengahan atau bawahan. Kena ambil tindakan segera, jangan pandang enteng. Okey, kemudian kita kepada aspek pengelolaan seterusnya iaitu struktur organisasi. Bila sebut struktur organisasi, dia berkait rapat dengan carta organisasi. Awak kena ingat balik macam carta organisasi dalam kelas. Okey, yang peringkat atasan siapa? Ketuanya siapa? Yang awak letak kat kelas tu, ketuanya ialah siapa? Pengetua. Kemudian bawah dia siapa? Guru kelas awak. Kemudian bawah siapa lagi? Ada carta alih ke bawah kan. Macam carta organisasi tu. Ketua. Kemudian apa? Penolong kelas. Kemudian dibantu oleh AJK kelas. Itu adalah kita panggil carta organisasi. Okey, struktur organisasi adalah untuk memberi penjelasan tentang tanggungjawab. Itu yang berkaitan dengan deskripsi tugas, iaitu berkaitan dengan gambaran awal tentang tugas. Okey, fungsi struktur organisasi adalah memberi penjelasan tentang tanggungjawab, jawatan, jalur hubungan komunikasi dan deskripsi tugas. Okey, terdapat beberapa kepentingan struktur organisasi ini. Okey, yang pertama dah untuk mengagihkan sumber dengan cekap. Yang kedua, untuk menyelaraskan antara fungsi setiap bahagian. Dan awak kena ingat balik masa form 4 belajar tu ada banyak bahagian kan. Bab 4 tu. Bahagian sumber manusia, bahagian keuangan, bahagian pemasaran. Jadi nampak situ penyelarasan fungsi. Okey, yang ketiga, menetapkan bidang tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada seseorang pekerja tersebut. Yang keempat, mewujudkan rantaian arahan dan komunikasi, iaitu daripada satu bahagian ke bahagian lain ataupun dari satu jabatan ke jabatan lain. Okey, itu carta organisasi. Nanti kita akan belajar untuk satu topik lain berkaitan dengan jenis-jenis carta organisasi. Okey, ini contoh struktur organisasi. Okey, pengurus besar. Pengurus besar tu ialah peringkat atasan. Okey, kemudian diikuti pengurus pengeluaran, pengurus kewangan, pengurus pemasaran, pengurus penyelidikan dan pembangunan dan pengurus sumber manusia. Okey, yang peringkat bawahan ni, dua pekerja, akauntan, jurujual tu semua tertakluk kepada di bawah bahagian masing-masing. Okey.